berserta dengan kepala. Dengan yang demikian, pastinya cara yang terbaik ialah dengan memakai tudung yang agak labuh dan menutup bahagian dadanya. Pemakaian sekarang dalam bentuk pakaian yang disebut sebagai legging, melekat, padat sampai mujassam. Mujassam ni macam membentuk dia punya susuk tubuh. Dia bukan tutup aurat, dia membalut saja aurat itu. Dia macam balut aurat. Dia berbeza menutup aurat dengan membalut aurat. Maka dia jatuh kepada membuka aurat juga. Dia jadi macam buka aurat juga. Sebab aurat sepatutnya ditutup, bukanlah dibalut. Bila dia balut, nampak juga susuk tu. Nampak. Kadang-kadang naik atas kuat terbang, ada jemaah ataupun ada penumpang yang daripada Arab ke, nampak ketara sangatlah kalau pemakaian tudung ataupun jilbab itu hanya dikira budaya dan uruf di negara tersebut. By night saja kalau terbang terus masuk dalam toilet, masuk dalam bilik air, keluar-keluar dah jadi lain. Model dah itu. Dah keluar-keluar jadi model. Comel hotel pula dengan pakaian yang berwarna-warni, dengan hak sendat. Walaupun hak boroi itu pun buah juga, tak juga pakai. Jadi itu menyebabkan, maknanya ataupun perkara tersebut terjadi dengan sebab apa? Dengan sebab tidak adanya satu keinsafan dan sedar bahawa ia tuntutan daripada Allah, kewajipan yang Allah fardukan. Justru mereka hanya memakai tudungan ataupun tutup kepala itu hanya berada di negara itu saja. Bila mari sini je, Allah terkejut. Di Iran bagus. Bila tengok di South City Plaza and the Road dia tu, macam Tehran kat Malaysia, South City Plaza di Serdang itu boleh dikatakan antara kawasan ramainya penduduk Iran di situ. Dan kita terkejut tengok orang Iran yang agak terlampau berpakaian yang berlebih-lebihan. Dari segi orang kata ketatnya, dari segi terlampau modernnya, jauh daripada akhlak yang asal orang-orang Iran tu kan dikaitkan dengan wanita Iran bercadur. Walaupun kat sini tak nampak pula wanita Iran bercadur. Kalau kat Mekah nampak wanita Iran bercadur, kat sini tak pernah nampak pula wanita Iran bercadur. Sampai ada kawan tu, dia pergi ke Multimedia University, dia terkena, kan ada macam kafe-kafe, dia terkena teh sana. Dia kata terkena teh pun cukup dah, kenyang dah, tak payah makan dah. Sebab apa? Dia kenyang dengan melihat panorama-panorama tu gitu. Hak pakai melekat, hak pakai dengan terbuka sana tu. Jadi terkena teh tu, kenyang dah kata. Kenyang mendapat pandangan percuma kata. Dapat free je. Cuci mata gitu je. Allah Akbar. Itu tak kena tu. Kalau bulan puasa lagilah menghapuskan segala pahala puasa. Kita juga mendapati hukum tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai Nabi, suruhlah isteri kamu, anak-anak kamu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian bagi menutupkan seluruh tubuh semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai, mereka dikenali sebagai perempuan yang baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi amat pengasihani. Demikianlah kita dapati bagaimana Al-Quran merupakan sumber pertama bagi hukum fiqh. Walau bagaimanapun ayat Quran tidaklah menjelaskan semua jenis masalah dan menerangkan hukum serta menyatakan nas mengenainya. Sekiranya Al-Quran datang dalam bentuk tersebut, nescaya ia akan lebih banyak berganda-ganda daripada apa yang sekarang. Justru ayat Al-Quran adalah berbentuk perumusan, pernyataan yang berbentuk prinsip, kaedah-kaedah, pernyataan yang umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Sebab itu ada ulama kata, cara nak buat roti pun ada dalam Quran. Sebab apa? Allah dah kata, kalau kamu tak tahu nak buat roti, tanyalah orang yang tahu buat roti. In bracket lah maksudnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar dan mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang. Kalau kamu tidak ketahui satu bidang itu, Allah dah bagi prinsip. Allah tak katalah
Tanyalah orang yang buat roti dalam buat roti. Tanyalah orang buat kereta dalam buat enjin pemotoran. Teruk nak cerita ayat Quran apa. Semua field dan semua bidang itu nak dihuraikan. Ayat Quran adalah sangat-sangat umum. Dia akan memberi satu pernyataan yang global, yang general, dan dia boleh diaplikasikan kepada seluruh keadaan. Justru kita dapati sunnah ataupun hadis Rasulullah lah yang merupakan sumber yang kedua ini yang menerangkan cara bagaimana nak dikebumikan jenazah. Ayat Al-Quran dia tak cerita cara nak mandikan jenazah, cara nak kapankan jenazah, cara nak sembahyangkan jenazah, cara nak dikebumikan jenazah, cara kita nak orang kata bertalqin dan seumpamanya tidak diterangkan dalam Al-Quran. Justru hadis yang menerangkan secara lengkap. Dengan yang demikian, amat-amat sesat dan batil jamaah Quran, sama ada yang berpusat di Eropah termasuk di Penang. Ada Jamaatul Quran Malaysia yang dipelopori oleh Kasim Ahmad yang dahulu penilaian semula hadis Rasulullah SAW itu. Dia telah membuat penilaian semula dan tidak meyakini akan kesahan hadis-hadis Rasulullah dan menganggap bahawa hadis Rasulullah tidak boleh dipakai kerana kita hanya dituntut berpegang dengan Al-Quran, hadis tidak perlu. Itu aliran yang sesat, berimejkan, nampak macam imej seolah-olah menjunjung dan memuliakan Al-Quran, dan digelar dalam satu bidang kajian dipanggil Al-Firaq wal Adyan, iaitu bidang membahaskan mazhab-mazhab dan juga bidang kita katakan pemikiran, aliran pemikiran masyarakat umat Islam. Salah satu kumpulan ini digelar sebagai Quraniyun, kumpulan yang mereka menggunakan imej ataupun brand Al-Quran, walhal dia itu terselit di sebalik nama Quran itu nak tembak institusi Al-Quran dan hadis ataupun institusi As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan berhujah bahawa kita tidak perlu kepada kalam manusia kerana kalam Allah lebih tinggi dan tidak ada tara bagi sesiapa pun. Walhal manusia ataupun kalam manusia tidak boleh nak berada dengan kalam Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada pun bagi Allah sama setara dengannya. Justru kalam Nabi Muhammad tidak ada bandingannya untuk nak diletak di sebaris dengan Al-Quran. Maka dia tolak hadis-hadis Rasulullah. Ada yang menggunakan cara-cara, contohnya Abu Hurairah memakan harta zakat. Abu Hurairah telah menyeleweng harta-harta yang disimpan dalam Baitul Mal. Kita tak panggil Baitul Mal sebab Rasulullah belum menamakan Baitul Mal kecuali pada zaman Umar Ibn Al-Khattab baru satu institusi yang bernama Baitul Mal diperkenalkan. Tetapi lebih mudah fahamnya istilahnya macam Baitul Mal. Maka cara kita katakan menuduh ataupun menempelkan imej yang kotor kepada Abu Hurairah, kepada para sahabat adalah usaha yang merupakan yang terselindung di sebalik untuk menghapuskan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Apabila kita meragui akan kemuliaan Abu Hurairah, kalaulah ditomah Abu Hurairah itu makan harta secara haram, mencuri duit zakat yang Rasulullah tanggungjawabkan dia sebagai amilnya, maka dengan demikian kita akan ragu-ragu dengan kredibiliti Abu Hurairah itu sendiri. Justru kita akan menolak hadis-hadis daripada Abu Hurairah. Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya perawi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dengan yang demikian hampir-hampir 70-50% boleh dikatakan daripada hadis-hadis Rasulullah